Now kita nak move on to cerita yang more serious sikit. Ya, betul Fariha. Sehingga hari ini masih lagi kita merasai kehilangan bekas ikon bola sepak dan juga pengulas sukan terkenal negara Shabby Singh akibat serangan jantung ketika berbasikal. Jadi guest yang kita nak bawa masuk hari ini mungkin dapat berikan sedikit pandangan kerana beliau merupakan pakar klinikal perubatan sukan PPWM iaitu Dr. Muhammad Rahmani Jaafar. So welcome doktor. Assalamualaikum Assalamualaikum. doktor. Apa khabar doktor? Sila duduk. Okey. Doktor apa khabar? Alhamdulillah. Terima Doktor, kasih kerana jemput ke studio satu hari ini. penghargaan Di untuk, weekend. Betul. untuk doktor Nadi berada di weekend. sini. Doktor minat sukan juga? Ya, secara saya peribadi? seorang recreational cyclist. Setiap pagi Ahad saya akan cycling. Okey, doktor macam satu fenomena lah sekarang ni kalau kita tengok baik atlet ataupun orang awam macam saya sendiri ni yang bersukan tak ada penyakit tapi tiba-tiba kena heart attack. Benda ni sebab apa doktor? Okey, heart attack ataupun kematian mengejut semasa bersukan ni dinamakan sudden cardiac death. Kajian telah banyak dilakukan terutama oleh badan-badan persekutuan dunia macam FIFA dan sebagainya. So statistik menunjukkan ni worldwide 3 dalam 100,000 orang ada mengalami sudden cardiac death semasa bersukan. Di US dalam 200,000 ada satu kes. Dan di Malaysia, USM pernah melakukan kajian menunjukkan purata 48 kes setahun. Ya, jadi kita boleh anggarkan dalam sebulan 4 atau 5 kes kejadian kematian mengejut semasa bersukan. Banyak tak tu doktor? Banyak. Dan kita tak mahu jumlah itu semakin meningkat dari hari ke hari dan kita perlu tingkatkan kesedaran di kalangan masyarakat. Okey, so doktor cakap tak nak meningkatkan benda tu. Ada ke tips untuk mengelakkan dari terjadinya serangan jantung macam ni mengejut? Okey, keywords ialah kita listen to our body, we should know our body dan cara dia adalah melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kerana kita boleh tahu kemampuan badan kita untuk melakukan senaman dan bersukan secara moderate ataupun high intensity. Jadi dalam pemeriksaan kesihatan ni doktor akan melakukan pemeriksaan ECG dan mungkin dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut seperti exercise stress test, berlari di atas treadmill dengan memasang ECG dan juga scan jantung ekokardiogram dan mungkin kalau perlu melakukan cardiac MRI dan sebagainya. Doktor, apa yang doktor akan sarankan kepada orang awam, atlet ke apa yang takut buat health check up ni? Dia bukan soal duit kadang-kadang. Dia kan takut, kalau tak pergi, tak ada penyakit, kita tak tahu. Ya, tidak dinafikan. Tapi kita kena singkirkan paradigm ataupun tak sakit, sihat bermakna tak sakit. Bukan begitu. Kita tak tahu apa yang ada di dalam badan kita. Memang tidak dinafikan masyarakat kita agak sukar untuk invest dalam melakukan pemeriksaan kesihatan. Kerana tunggu sakit baru nak datang hospital ataupun tunggu sakit baru nak berjumpa doktor dan sebagainya. Kita perlu membuang minda tersebut. Masa sihatlah tempat-tempat ini perlu dikunjungi supaya kita prevention is better than cure. Yeah. Tadi doktor dia cakap pasal listen to our body. Saya minat ke ayat tu. Tapi bila kita cakap pasal listen to our body ni, adakah dia akan hantar signal kepada body kita sebelum terkenanya serangannya ataupun dia memang datang mengejut? Okey, ini perbezaannya serangan jantung dan kematian mengejut. Serangan jantung biasanya pesakit dia sudah mengetahui dia ada penyakit jantung sebelumnya, memakan ubat, cair darah dan sebagainya dan pernah mengalami simptom macam sakit dada, sesak nafas. Tetapi kematian mengejut dia sihat. Mungkin seminggu sebelumnya pemeriksaan kesihatan menunjukkan sihat. Tetapi sebenarnya lebih dalam daripada itu, struktur aliran elektrik jantung ada masalah. So kematian mengejut dengan serangan jantung tak sama? Tak sama, berbeza. Okey. Okey, doktor, untuk atlet kita lah, sebab kita tengok dalam dunia sukan antarabangsa pun they are living with heart condition. Apa nasihat doktor untuk atlet-atlet kita yang mungkin tahu dah ada kondisi dengan keadaan jantung yang kurang baik ni untuk mereka terus bersukan? Yes. Sebagai doktor sukan saya tak pernah stop orang daripada aktif, tetapi modification of lifestyle dan kita punya condition, ada rawatan, ubat-ubatan dan pemasangan alat-alat tertentu untuk memastikan kita tetap selamat dalam bersukan. Dan kita perlu mempunyai sedikit ilmu tentang apakah itu low intensity exercise, moderate intensity exercise dan high intensity exercise. So ada formula yang dinamakan Carbonen formula, iaitu kemampuan jantung ni sebenarnya by age, ataupun ada juga mereka yang memanggil formula ini sebagai maximum heart rate formula, iaitu 220 ditolak dengan umur. Contohnya mereka yang berumur 40 tahun
kemampuan maksimum jantung dia adalah 220/40, bermakna 180. So 180 adalah kemampuan jantung dia yang 100%. Jadi dia perlu exercise kurang daripada itu, moderate intensity mungkin 75% daripada 100% kemampuan jantung dia berdasarkan umur. Kerana jantung adalah organ yang sangat setia daripada dalam kandungan sampailah kita mati, tidak pernah berhenti untuk bekerja mengepam jantung. So adakah faktor usia tu orang kata one of the factor yang jadikan terkena serangan ni ataupun tak juga? More towards lifestyle tu. Pemakanan, daily tidak semestinya activity. Ada orang yang berusia yang lebih fit, tetapi kajian menunjukkan pembahagian dibahagi penyebab sudden cardiac death dibahagikan kepada mengikut kategori umur, iaitu 16 tahun, 35 tahun ke bawah dan 35 tahun ke atas. Jadi 35 tahun ke bawah dan yang lebih muda, kerana FIFA pernah merekodkan kematian mengejut di atas padang bola pemain berumur 11 tahun. So mereka yang lebih muda ini mempunyai masalah struktur aliran elektrik jantung berbanding mereka yang lebih usia dia lebih daripada 35, kebiasaannya adalah atherosclerosis ataupun coronary artery disease, bermakna mempunyai masalah-masalah kesihatan seperti kolesterol, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Itu statistik menunjukkan mereka yang lebih berumur sebenarnya disebabkan oleh serangan jantung, penyakit yang ada, tetapi yang lebih muda penyakit yang tidak diketahui sebelumnya, tetapi sebenarnya jika dilakukan pemeriksaan kesihatan mungkin dapat boleh tahu. didetect. Yes. Meremang dengar doktor cakap ni kan. Kena pergi check kan lepas ni. Fikir macam-macam ni. Makan, tidur, ambil kerja. Tapi you perasan tak, selalunya yang kita dengar berita selalu adalah atlet-atlet lelaki ataupun orang biasa lelaki yang kena doktor. Kenapa doktor rasa perempuan tak pernah kena lagi? Mungkin sebab dia tak suka bersenam ke ataupun macam mana? Saya suka bersenam. Okey, ada kajian menunjukkan satu wanita 5 kali ganda lelaki yang ada sudden cardiac death ni. Tak ada jawapan yang pasti tentang ini, tetapi jurnal-jurnal melaporkan mungkin pengaturan hormon wanita lebih adaptable dengan stres. So jantung dia untuk mendapat masalah itu risiko dia lebih rendah berbanding lelaki. Yang kedua adalah intensity. Lelaki lebih melakukan aktiviti sukan dengan sangat high intensity, mungkin melebihi kemampuan jantung by age yang saya sebutkan tadi. Okey doktor, untuk mereka yang sedang menonton Nadi Weekend pada ketika ni yang mungkin terbuka minda mereka, apa nasihat doktor untuk mereka agar dalam kita bersenam, dalam kita melakukan aktiviti berintensiti tinggi tapi tetap jaga jantung. Jantung betul kat sini doktor? Ya, betul. Sebelah kiri. Okey, keywords dia adalah melakukan pemeriksaan kesihatan berkala. Meskipun kita rasa kita sihat luaran, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Sihat sekalipun, pemeriksaan berkala perlu dilakukan setahun ataupun 2 tahun sekali. Apalagi kalau ada masalah, perlu dilakukan dengan lebih kerap. Doktor, penting untuk invest dalam smartwatch? Ya, soalan yang baik. Smartwatch sangat membantu monitoring kita semasa bersukan. Dengan Carbonen method ataupun formula tadi, kita boleh ada heart rate training zone yang kita boleh estimate daripada itu. Dan ada jam-jam yang lebih canggih, sebenarnya mereka ada ECG. Terus ada rakaman jantung. Macam doktor dah cakap, dah buat pemeriksaan, kita dah tahu nombor tu. Tolak contoh saya, tolak umur saya 23 tahun. Lepas tu tahulah. Tahulah. Nampak 23 doktor? Ya. Okey doktor, terima kasih banyak doktor kerana meluangkan masa. Kalau nak follow doktor kat social media ada? Dr. Ramani_RJ. Tolong untuk tahu lebih lagi lah. Lebih lanjut lah. Okey doktor, thank you very much doktor. Kita berekspedisi doktor. Terima kasih. Dan selepas ni Farid, apa yang kita ada? Kita ada